Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala-gala setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana masih lagi memberikan kita kesempatan, masa dan juga kekuatan jasmani dan juga keimanan sehingga kita dapat bersama-sama dalam hari-hari terakhir Ramadan ini, dalam rangka 10 hari terakhir Ramadan ini. Hari-hari yang mana dan malam-malam yang mana merupakan antara hari-hari dan malam-malam yang penuh keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala muliakannya dengan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita ini penuh bertakwa kepadanya dan beribadat kepadanya, bermunajat kepadanya, memohon keampunan daripadanya dan berzikir dan bertasbih kepadanya dan bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ramai yang memperkatakan bahawasanya malam Lailatul Qadar akan berlaku pada hari-hari tertentu, mengikut kepada apa yang mereka katakan pengalaman daripada para ulama dahulu, dan juga dikatakan ditimbulkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Ghazali, dan mengikut apa yang diungkapkan dalam beberapa kitab. Sekiranya hari awal Ramadan jatuh pada sebagai contoh pada hari Jumaat, maka malam Lailatul Qadar tersebut akan berlaku pada malam 27 sebagai contoh. Kalau sekiranya jatuh pada hari Rabu sebagai contoh, akan berlaku pada malam 29 dan begitulah seterusnya. Nah, seperti mana yang dinyatakan oleh para ulama dahulu, ini merupakan satu gambaran saja, bukanlah satu benda yang pasti. Bukanlah satu perkara yang pasti. Kemungkinan besar ia berlaku, tapi tidak ada kepastian ia berlaku pada waktu-waktu tersebut. Oleh kerana itu, janganlah kita khususkan ibadat yang banyak pada satu-satu malam yang kita jangkakan akan berlaku Lailatul Qadar. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala merahsiakan Lailatul Qadar ini ada sebabnya. Allah Subhanahu Wa Taala pada awalnya memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Lailatul Qadar tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa bila Lailatul Qadar itu. Yang ini kita jelas daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang masyhur bahawasanya baginda sallallahu alaihi wasallam dimaklumkan bilakah akan berlaku Lailatul Qadar, kemudian Allah Subhanahu wa taala lupakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kata, aku dilupakan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar tersebut pada malam-malam ganjil, pada 10 malam yang terakhir. Jadi kerana itu kita kena cari. Tetapi tidak semestinya malam ganjil saja dia boleh berlaku pada malam yang genap. Ia juga boleh berlaku pada 10 malam yang pertama Ramadan atau 10 malam yang kedua Ramadan. Tak semestinya pada 10 malam terakhir Ramadan. Kita lihat saja bagaimana Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada Lailatul Qadar, dan mengikut apa yang telah dipersetujui oleh ramai ulama bahawasanya malam Lailatul Qadar itu yang diturunkan Al-Quran tersebut adalah pada 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan bukanlah pada akhir 10 malam terakhir Ramadan, itu sudah pasti. Jadi Lailatul Qadar boleh berlaku bila-bila. Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan Lailatul Qadar ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala hendakkan kita untuk terus beramal setiap malam Ramadan. Setiap malam kita tarawih, setiap malam kita witir, setiap malam kalau boleh kita tahajud, setiap malam kita baca Al-Quran, supaya insya-Allah antara satu-satu malam tersebut, kalau Allah tentukan Lailatul Qadar, maka malam itu akan menemui kita dalam keadaan kita ini beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi janganlah kita khususkan pada malam-malam tertentu,
Malam 27 sebagai contoh untuk giatkan amalan kita. Tetapi setiap malam kita giatkan amalan kita, terutama pada malam-malam akhir Ramadan ini, dan terutama sekali pada malam-malam ganjil pada akhir Ramadan ini, malam 21, 23, 25, 27 dan juga 29 Ramadan. Kita giatkan ibadat kita, kerana kita tak tahu sama ada berlaku pada 5 malam yang ganjil ini atau 5 malam yang genap pada 10 malam terakhir ini. Terus kita lakukan ibadat. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan kepada kita Lailatul Qadar, yang mana malaikat Jibril akan datang turun dan memberi salam kepada semua orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawasanya antara tanda seseorang itu dapat Lailatul Qadar ialah apabila malaikat Jibril itu turun pada malam tersebut dan mendapati seseorang itu sedang beribadat, maka malaikat Jibril akan menyentuhnya. Dengan cara sentuhan bagaimana kita tak tahu, tapi malaikat Jibril akan sentuhnya. Maka Rasulullah SAW beritahu dalam hadis tersebut, sesiapa yang malaikat Jibril sentuhnya maka hatinya akan menjadi lembut dan matanya akan berderai dengan air mata, menginsafi atas segala perbuatan-perbuatan yang telah lalu dan mengenangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, takut pada azab Allah, cinta kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka air matanya akan mengalir. Itu salah satu tanda seseorang mendapat Lailatul Qadar. Maka kita cuba usahakan pada setiap malam, kita cuba usahakan agar kita ini beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita ini penuh keinsafan, penuh kesyahduan, sehinggalah kalau boleh kita menitiskan air mata kita. Semoga dalam satu-satu malam yang mana kita menitiskan air mata tersebut itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, yang mana malaikat Jibril turun memberi salam kepada orang-orang yang beribadat pada malam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kedua, muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mengapa saya mengatakan bahawasanya itu hanyalah panduan, iaitu ulama mengatakan kalau awal Ramadan hari Jumaat ataupun hari Sabtu, maka berlakulah Lailatul Qadar pada malam 27, kalau hari Rabu pada malam 30 dan sebagainya. Kenapa saya katakan satu panduan bukan satu kepastian? Kerana dunia ini bulat. Ramadan di Singapura bermula hari Jumaat, Ramadan di negara lain bermula pada hari Sabtu, tak sama. Tak payah kita anggap sebagai jauh Singapura dengan Amerika. Kita lihat di kawasan benua kita, kawasan Asia kita sendiri ini, Nusantara kita sendiri ini, kita di Singapura bermula puasa pada hari Jumaat, di Brunei pada hari Sabtu. Jadi kalau ikut perkiraan, hari Sabtu tu jatuh Lailatul Qadar pada hari yang lain. Jadi adakah Lailatul Qadar tu lebih daripada sehari? Bagaimana pula kalau seorang tu kata, okey, saya nantilah pada malam 25 saya dekat Brunei, Lailatul Qadar, malam 27 saya dekat Sabah, Lailatul Qadar juga, sebab Malaysia bermula puasa pada hari Jumaat. Adakah jadi dia boleh main macam gitu? Tak boleh. Kerana itulah sebabnya Allah SWT rahsiakan Lailatul Qadar. Mungkin Lailatul Qadar ini satu malam, mungkin Lailatul Qadar ini khusus untuk segolongan hambanya, bergantung ke hamba Allah SWT, bergantung kepada malam-malam tertentu. Di Amerika mungkin pada malam Khamis. Kalau di Singapura mungkin malam Selasa. Ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dunia ni bulat, dunia ni bukannya flat, jadi semuanya kongsi satu malam. Tidak. Kita waktu malam, kemudian di Amerika pada waktu siang. Jadi kalau kita dah Lailatul Qadar, Amerika pula pada waktu malam, jadi malam Lailatul Qadar, kalau betul lah Lailatul Qadar itu pada Amerika pada malam berikutnya, ia berlaku pada malam yang kedua. Jadi itu hanyalah panduan daripada para ulama. Kita ambil sebagai panduan, tetapi tidak semestinya ia itu berlaku. Apa yang lebih penting ialah kita ambil panduan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu pada setiap malam Ramadan kita menggiatkan ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cuma kita giatkan lebih banyak ibadat kita pada 10 malam yang terakhir, bukan pada malam-malam ganjil saja. 10 malam yang terakhir kita lebih giatkan, kerana itu adalah panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut Aisyah radhiyallahu anha, apabila tiba 10 malam yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanamkan azamnya
dan juga berusaha bersungguh-sungguh untuk beribadat pada malam-malam yang terakhir tersebut. Jadi kalau Rasulullah SAW kata cari pada malam-malam ganjil, kenapa Rasulullah SAW tidak bersungguh-sungguh pada malam ganjil saja? Kenapa Rasulullah SAW bersungguh-sungguh pada 10 malam sekali terus? Malam ganjil dan malam genap Rasulullah SAW sungguh-sungguh ibadah. Kerana itu adalah panduan daripada Nabi SAW untuk terus kita ibadat pada setiap malam Ramadan dan giatkan ibadat lebih banyak pada 10 malam yang terakhir Ramadan. Mudah-mudahan dipertemukan Lailatul Qadar pada malam tersebut. Jadi ini panduan untuk kita muslimin dan muslimat dirahmati Allah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Persoalan yang keduanya, orang bertanyakan, apakah yang perlu saya isi pada malam-malam ini? Sehinggalah mudah-mudahan saya pertemukan dengan Lailatul Qadar. Adakah dengan saya membaca Quran saja? Adakah dengan saya berzikir? Adakah saya membaca dengan doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni, atau sebagainya? Apakah ibadat yang paling afdal saya lakukan pada malam-malam Ramadan ini? Semoga saya bertemu dengan Lailatul Qadar. Jawapannya ialah, pertama sekali, yang paling afdal sekali, apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau aku bertemu Lailatul Qadar, apakah yang aku perlu buat? Ibadat apa yang perlu aku buat? Zikir apa yang perlu aku baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Aisyah radhiyallahu anha doa yang sangat ringkas, yang senang dihafal oleh semua umatnya, tak kiralah sama ada orang tu orang Arab atau bukan Arab, yang ulama atau bukan ulama, yang orang dewasa ataupun budak kecil. Rasulullah SAW ajar doa yang singkat saja. Apa doa tersebut? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, atau fa'fu anni. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, Allahumma innaka afuun, sesungguhnya engkau ni maha memberi pengampun, tuhibbul afwa, engkau suka kepada pengampunan, fa'fu anni, maka ampunkanlah aku ya Allah. Senang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, Rasulullah SAW ajar. Jadi doa ini, kerana itu kita baca pada setiap malam Ramadan, kerana kita tak tahu mana satukah malam Ramadan itu yang akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Jadi ini amalan yang paling afdal. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan perbanyakkan doa ini ketika kita dalam solat ke, atau luar solat ke, ketika sujud ke, ketika tahiyat akhir ke, kita boleh baca doa ini, tak jadi masalah. Kedua, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kalau pertama tadi, apa yang diajar oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, apa yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, iaitu apa? Solat. Rasulullah SAW banyak solat pada malam-malam akhir Ramadan ini, dengan tahajudnya dan juga dengan tarawihnya 8 rakaat di masjid, kemudian bakinya di dalam rumah, dan terus solat dan terus solat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW solat 8 rakaat di masjid bersendirian, tidak berjemaah. Kerana solat tarawih berjemaah ini hanya dimulakan pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi, sesungguhnya bid'ah ini bid'ah yang sangat baik, yang mana ditiru oleh semua orang, dan kerana itu kita solat tarawih berjemaah di masjid. Tapi asalnya Rasulullah SAW, para sahabat, solat tarawih ini bersendirian setelah banyak 8 rakaat di masjid. Kemudian Rasulullah SAW pulang dan komplitkan lagi 12 mengikut riwayat tersebut. Dan Aisyah radhiyallahu anha kemudian beritahu, jangan kamu tanya macam mana solat Rasulullah SAW, kesempurnaannya bagaimana, jangan kamu tanya. Sujudnya bagaimana, rukuknya bagaimana, dirinya bagaimana, jangan kamu tanya. Kenapa? Sebab tak payah kamu tanya. Memang solat Rasulullah SAW ini sempurna sesempurnanya, melebihi daripada kesempurnaan mana-mana solat oleh umatnya. Walau wali besar bagaimanapun, sudah pasti solat Rasulullah SAW lebih hebat daripada solat-solat umatnya. Jadi Rasulullah SAW tunjukkan contoh dengan melakukan banyak solat pada malam-malam Ramadan. Ini contoh perbuatan Nabi.
Kemudian contoh perbuatan Nabi juga adalah apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 10 malam sekali. 10 hari sekali Rasulullah beriktikaf dalam masjid, tak balik-balik rumah. Ini kita tidak dapat buat pada tahun ini. Dan kalau masjid dibuka pun pada tahun-tahun yang lepas dan tahun-tahun akan datang, mungkin susah kita nak lakukan sedemikian. Kerana kita ni ada tanggungjawab. Kita terikat dengan tanggungjawab. Kita ini ada keluarga. Kita ni ada responsibility kepada masyarakat, kepada tempat kerja dan sebagainya. Jadi kalau sekiranya pada akan datang, Ramadan akan datang, kita ini berkesempatan untuk ke masjid, masuklah masjid dengan yang iktikaf. Janganlah masuk begitu saja. Mudah-mudahan kita dapat sedikit sebanyak secebis daripada ibadat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah tunjukkan kepada kita ini. Jadi Rasulullah SAW beriktikaf dalam masjidnya ini merupakan satu ibadat yang dianjurkan pada akhir-akhir Ramadan ini. Namun beriktikaf dalam masjid ini walaupun boleh dilakukan oleh lelaki dan juga perempuan, tapi digalakkan kepada lelaki lebih daripada perempuan. Kenapa? Kerana nak menjaga maslahat wanita tersebut itu sendiri. Kerana wanita perlukan masa untuk mereka ke bilik air dan tanggungjawab di rumah dan sebagainya. Tapi tak ada salah untuk wanita yang berkelapangan dan mempunyai kesempatan untuk beriktikaf. Dan ramai wanita yang beriktikaf di masjid, terutama di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, mereka tak pulang-pulang, mereka tak keluar-keluar. Ada yang membawa makanan untuk mereka. Jadi ia bukan ibadah khusus untuk satu-satu jantina saja. Kedua-duanya lelaki dan perempuan boleh lakukan ibadat tersebut. Iktikaf di dalam masjid. Ini ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Kenapakah lagi ditunjukkan oleh Rasulullah SAW ibadat dalam bulan Ramadan ini? Perbanyakkan membaca Al-Quran. Subhanallah. Rasulullah SAW pada setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sekali dengan malaikat Jibril. Khatam Quran dengan malaikat Jibril. Subhanallah, di hadapan malaikat Jibril. Kemudian pada Ramadan terakhir Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah SAW membaca Al-Quran dan mengkhatamkan di hadapan malaikat Jibril sebanyak 2 kali. 2 kali. Ini isyarat kepada umatnya bahawasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mana kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Kerana itu, Al-Quran itu diturunkan dalam bulan Ramadan buat pertama kali, wahyu pertama. Dan begitu juga sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala menamakan bulan Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang mana diturunkan Al-Quran. Dan juga di hari akhirat, kata Rasulullah SAW, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada mereka yang berpuasa dan mereka yang bersengkang mata untuk membaca Al-Quran. Jadi kita digalakkan untuk membaca Al-Quran. Cuma orang kata, saya ini tak mahir baca Al-Quran, saya baca slow. Alif, Lam, Mim, Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan Lil Muttaqin. Slow. Bila saya nak khatam, Ustaz? Masalahnya bukan khatam. Khatam itu adalah satu hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia adalah matlamat kita. Bila kita baca Al-Quran. Tapi ia bukan sebab utama untuk kita baca Al-Quran. Kita baca Al-Quran kerana kita nak baca kalamullah. Nak lidah ini membunyikan bunyi-bunyian yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Itu Al-Quran. Walaupun kita tak faham, kita baca. Walaupun kita merangkak, kita cuba baca. Walaupun kita ini baca satu hari hanya setengah muka surat ke, satu muka surat ke, walau satu ayat pun kita baca, tetapi kita baca, tetap kita dapat pahala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang lain bersabda bahawasanya setiap bacaan Al-Quran ini diberikan pahala, dan setiap huruf itu pahalanya digandakan 10 kali ganda. Subhanallah. Setiap huruf. Maka Rasulullah SAW berikan contoh. Alif, Lam, Mim. 3 huruf. 10 pahala, 10 pahala, 10 pahala. Baca Alif, Lam, Mim dapat 30 kali ganda pahala. Subhanallah. Ini rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang membaca Al-Quran wa yatata'u fihi dan mereka ini tatattu dalam baca Al-Quran. Tatattu maksudnya mereka itu merangkak nak membaca, slow nak baca, banyak kesilapan dalam pembacaannya kerana dia itu tak mahir untuk membaca Al-Quran. Lahu ajran, kata Rasulullah SAW. Dia dapat 2 pahala, bukan 1 pahala. Subhanallah, 2 pahala. Mungkin 1 pahala pembacaan Al-Quran, 1 lagi pahala kerana usaha dia untuk membaca Al-Quran. Jadi orang yang baca Al-Quran tidak akan rugi. Jadi perbanyakkanlah bacaan Al-Quran dalam bulan Ramadan ini, walaupun kita tak dapat khatam Al-Quran. Yang penting masanya yang kita ketepikan. Seseorang yang mahir baca Al-Quran, dia boleh khatam, dia boleh baca 1 juz dalam masa 20 minit sebagai contoh. 20 minit dah khatam, kan? Kemudian cerita, aku dah baca habis dah 1 juz. Okey, aku boleh relax. Yang satu lagi pula nak baca 1 muka surat ataupun nak baca 2 muka surat, boleh sampai setengah jam nak baca. Baru 2 muka surat, dia ni dah khatam. Dia ni dah 1 juz. Jadi dia pahala lagi banyak daripada aku. Sebenarnya yang dilihat adalah apa? Masa. Itu 1 juz dia baca 20 minit saja. Habis. Pahalanya dapat dia diketepikan masa tukar Al-Quran dia 20 minit saja. Yang ini baca 2 muka surat tapi diketepikan masa 30 minit. Siapakah lagi lama habiskan masanya depan Al-Quran? Sudah pasti orang yang slow bacaannya tersebut. Jadi yang diambil kira bukanlah kelajuan, yang diambil kira bukanlah kecepatan dan juga singkatnya masa membaca, tetapi masa tersebut tu, berapa lama masa yang diambil diketepikan pada satu hari untuk membaca Al-Quran. Itu menjadi ukur tara. Jadi lagi lama kita habiskan masa untuk membaca Al-Quran, lagi banyak pahala kita dapat, insya-Allah. Kalau orang yang mahir baca Al-Quran dan dia habiskan 30 minit untuk baca Al-Quran, dia boleh sampai 1 juz setengah baca. Dan orang yang slow baca Al-Quran, 30 minit dia hanya 2 muka surat saja, ya sudah pasti mereka yang 30 minit yang laju, 30 minit yang slow ini, yang 30 minit laju lagi banyak pahala kerana dia baca lagi banyak. Jadi ini kelebihan orang yang mahir baca Al-Quran. Jadi mereka yang slow baca Al-Quran ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan atau bukakan hatinya untuk baca Al-Quran dengan lebih laju lagi apabila dia makin banyak baca Al-Quran. Kerana Al-Quran tu bila kita dekat dengan dia sedikit, dia akan dekat kepada kita banyak. Ini mukjizat Al-Quran. Kalau kita jauhkan diri kita daripada dia, dia akan jauhkan dirinya lebih jauh daripada kita. Jadi jangan kita jauhkan diri kita daripada Al-Quran. Kita sentiasa membaca. Dan jangan kita jadikan amalan baca Al-Quran ini hanya khusus dalam bulan Ramadan sahaja. Kita teruskan. Kita teruskan ibadat ini, walaupun sedikit, tetapi setiap hari kita cuba baca sedikit Al-Quran pada setiap hari. Mudah-mudahan apabila bertemu Ramadan tahun hadapan, kita sudah pertingkatkan diri kita, level kita dalam pembacaan Al-Quran, dan kita boleh baca lagi banyak Al-Quran dalam masa yang sama itu. Dan dengan itu kita dapat meraih pahala yang lagi banyak daripada pembacaan Al-Quran. Jadi ini antara ibadat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ajar secara lisan, iaitu doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Rasulullah tunjukkan dengan perbuatan, iaitu apa? Dengan Rasulullah solat dengan banyak pada malam hari, dan Rasulullah SAW kemudian beriktikaf, kemudian Rasulullah SAW baca Al-Quran, dan kemudian yang keempat Rasulullah tunjukkan perbuatannya selepas tadi saya sebut Rasulullah beriktikaf, Rasulullah solat, Rasulullah baca Quran. Yang keempat yang ibadat yang disukai oleh Rasulullah SAW, dan Rasulullah perbanyakkan lagi ibadat ini dalam bulan Ramadan, ialah dengan ibadat apa? Ibadat sedekah. Jadi ini juga amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Bersedekah pada bulan Ramadan kerana pahalanya sangat banyak. Jadi kerana itu kita digalakkan untuk kita bersedekah. Apa saja harta yang kita ada, kita ketepikan sedikit, tak banyak, sedikit. Kalau zakat hanya 2.5%, sedekah terpulang pada kita, lesser than that pun boleh. 1% daripada harta kita nak sedekah pun boleh, ganjarannya sudah banyak. Setiap $1 kita sedekah,
Ganjarannya kalau kita ikhlas minimum 700 kali ganda pahalanya. Maknanya $1 bersamaan seperti kita derma $700 punya sedekah. Subhanallah. Kerana Allah SWT janjikan pahala sedemikian dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan mereka yang menafkahkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah atas keikhlasan kita untuk mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perumpamaan mereka yang sedekahkan sebagian harta mereka ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti apa? Adalah seperti kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebutir biji. Habbah. Daripada satu butir biji ini ambatat sab'a sanabil, akan keluar 7 tangkai. Macam mana boleh satu biji keluar 7 tangkai? Mustahil. Satu biji selalu keluar 1 tangkai je. Macam padi, satu padi saja keluar. Kadang-kadang 2 lah, tapi sampai 7 tak boleh. Tapi Allah SWT buat perumpamaan, satu macam sedekah tu macam satu biji, maka terhasil 7 tangkai, dan setiap tangkai itu ada 70, ada 100 biji lagi. Jadi daripada satu biji menghasilkan 700 biji. Jadi maknanya pada $1 kita derma menghasilkan pahala seperti $700 punya pahala. 700 kali ganda. Itu minimum. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah boleh gandakan kepada siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Gandakan pahala tersebut. Kalau Allah kehendaki lebih daripada 700 kali ganda pahala pun boleh juga, tak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu Rasulullah SAW paling pemurah daripada bulan-bulan yang lain ketika dalam bulan Ramadan ini, paling pemurah dalam memberikan sedekah. Ajwadu minar rihil mursalah, kata para sahabat. Rasulullah lebih pemurah daripada angin yang membawa yang meniup, yang membawa rahmat dan sebagainya. Itu perumpamaan yang dibawa oleh orang Arab. Maksudnya Rasulullah SAW lebih pemurah daripada bulan-bulan yang lain ketika bulan Ramadan. Dan ini ibadat yang kita boleh tunjukkan. Jadi saya ulang sekali lagi. Apakah ibadat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW yang boleh kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, terutama pada akhir-akhir Ramadan ini, iaitu iktikaf dah out, kita tak boleh pada tahun ini, masjid semua ditutup. Tapi kita masih lagi boleh solat di rumah, dan kita banyak masa untuk kita lakukan solat di rumah. Subhanallah, Allah SWT kurung kita kat rumah pada bulan Ramadan ini. Ada bersebab bulan-bulan yang lain kita keluar, sibuk keluar, yang guru agamanya akan keluar jadi imam solat, memberikan tazkirah untuk pergi buka puasa. Yang orang biasa pergi majlis buka puasa, itu dan ini, pergi masjid dan sebagainya. Jadi masa kita tu habis dalam perjalanan dan sebagainya. Ini Ramadan yang lepas. Ramadan ini Allah tunjukkan kelainan kepada kita. Allah kurung kita kat rumah. Untuk apa? Ibadat. Banyak masa kita untuk kita ibadat dalam bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi jangan sisihkan peluang keemasan ini. Jangan duduk rumah hanya duduk tunggu bila nak hari raya, bila ni bosan duduk rumah, tengok televisyen, tengok movie, tengok itu, tengok ini. Habiskan masa dengan ibadat. Allah SWT nak tengok kita lakukan ibadat yang banyak dalam bulan Ramadan tahun ini. Jadi solat kita boleh gandakan. Tarawih 20 rakaat, witir 3, bangun malam tahajud, witir lagi. Orang kata, saya dah lakukan witir, saya bangun malam, macam mana saya nak witir lagi? Sebenarnya saya nak solat. Tidakkah solat witir itu solat terakhir pada solat malam? Benar. Tetapi itu hanya sunat, bukannya wajib. Jadi orang yang lakukan witir sebelum tidur, kemudian bangun untuk lakukan solat tahajud, dia boleh lakukan solat tahajud sahaja, ataupun dilakukan solat tahajud dan diakhiri dengan witir sebanyak 2 rakaat, supaya bila campurkan 2 selepas tahajud dan 2 selepas tarawih, menjadi 3 selepas tarawih, menjadikan 5 tetap solat witir itu solat yang ganjil. Tapi kalau dia tak sempat solat witir, tak ada masalah, diakhiri dengan solat tahajud, tak jadi masalah juga. Jadi orang tanya, solat tahajud tu saya nak niat apa? Boleh niat solat tahajud, boleh kalau kita tidur. Kalau kita tak tidur, kita jangan niat tahajud. Kita niatlah dengan solat-solat yang lain. Solat sunat mutlak sebagai contoh, sunat tasbih sebagai contoh.
solat witir pun boleh kita lakukan. Apa juga solat sunat kita boleh lakukan pada malam-malam hari ini kalau kita tak tidur. Tapi kalau tidur, kita boleh tambahkan niat dengan solat tahajud. Jadi perbanyakkan solat pada malam-malam ini, malam-malam terakhir ini. Tinggal beberapa hari lagi, dalam masa 7-8 hari kita akan tinggalkan Ramadan ini. Jadi peluang sangat berharga untuk kita betul-betul all out. Kalau boleh kita lakukan ibadat. Nanti dah hari raya kita boleh rest. Kan itu dinamakan hari raya. Islam menamakan Eid untuk bergembira, bukan untuk pakai baju baru, ziarah sana sini, makan lontong dan sebagainya, ketupat dan sebagainya. Itu adalah tradisi orang Melayu. Allah SWT jadikan hari raya ini hari kegembiraan bagi mereka yang dah bertungkus lumus untuk beribadat pada bulan Ramadan. Jadi masuk hari raya, rest. Dia gembira. Aku dah lakukan yang terbaik, yang termampu aku dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah SWT terima. Hari ni aku rest. Sama ada dia nak pakai baju baru ke, dia nak pakai baju terus tidur ke, dia nak keluar ziarah ke, dia tak nak ziarah ke, itu pulang pada dia. Tak ada satu kewajipan. Jadi tungkus lumus kita ibadat pada akhir Ramadan ini. Yang kita kejar adalah akhirat. Kegembiraan nanti di hari akhirat. Yang mana Rasulullah SAW dah janjikan, Lis-shaimi farhatan, untuk yang berpuasa tersebut ada dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi, dia bergembira apabila dia dah iftar, ketika dia berbuka puasa dan ketika dia itu selesai Ramadan tersebut. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan bila dia bertemu dengan Tuhannya. Yang kita kejar insya-Allah kegembiraan dunia ketika berbuka puasa, ketika selesai Ramadan nanti kita gembira dengan ibadat yang telah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kegembiraan yang lebih utama yang kita kejar, yang kita impikan, yang kita hendak, yang kita harapkan, kegembiraan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kita kekuatan jasmani, dorongan rohani untuk kita lakukan ibadat-ibadat seberapa banyak yang boleh dalam hari-hari terakhir Ramadan ini. Dan semoga dengan demikian Allah SWT mengizinkan kita untuk bertemu dengan Lailatul Qadar, mengampunkan segala dosa-dosa kita yang telah lalu, menggandakan pahala-pahala kita, dan juga semoga Allah SWT mensucikan rohani kita sehingga kita mengakhiri Ramadan sebagai seorang hamba Allah yang lebih baik lagi daripada awal sebelum kita masuk Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.